Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Defik dan tajuk kita pada hari ini ialah apakah yang akan berlaku jika dunia tiada serangga? So before we get into the video, jangan lupa untuk follow our Instagram account, subscribe to our YouTube channel dan like Facebook account kami. Jadi, apa yang akan berlaku jika dunia tiada serangga? Tanpa serangga, manusia akan menghadapi masalah yang sangat besar. Kebanyakan manusia akan mati kelaparan. Dalam masa 50 tahun, semua kehidupan di bumi akan berakhir. Serangga berperanan untuk mengembalikan nutrien ke bumi. Serangga juga memainkan peranan besar dalam proses penguraian. Sekiranya serangga tidak ada di sekeliling kita, jumlah penguraian dan perebutan di seluruh tempat akan menjadi amat mengerikan kerana terdapat banyak timbunan hidupan yang telah mati seperti pokok, bangkai haiwan dan mayat manusia. Walaupun masih terdapat bakteria dan kulat, pengkomposan akan mengambil masa yang lebih lama. Kita tidak menyedari perkhidmatan ini kerana serangga sangat kecil dan kita sering menganggapnya sebagai gangguan. Serangga penting kerana menjadi asas rantai makanan untuk ikan, burung atau mamalia. Selain itu, serangga juga mengawal kehadiran serangga perosak yang lain. Contohnya, kumbang kura-kura, which is ladybird, memakan kutu daun, which is aphid. Kutu daun ni dia merosakkan tanaman. Lipas pula membantu saintis menyelesaikan ketahanan terhadap antibiotik. Lipas tinggal di beberapa kawasan paling kotor walaupun mereka sendiri actually is very clean. Dan oleh itu, mereka mengalami ketahanan terhadap banyak jangkitan. Pendebungaan serangga adalah sangat penting. Kira-kira 80% dari semua tumbuhan bumi adalah tanaman berbunga yang memerlukan pendebungaan dari lebah dan serangga pendebungaan lain seperti kumbang, ngengat dan lalat. Kadang-kala angin dan haiwan dapat membantu pendebungaan tapi sebahagian besarnya dilakukan oleh serangga sendiri. So, tanpa pendebungaan ni, sebahagian besar kehidupan tumbuhan di bumi akan hilang. Serangga juga adalah bahagian penting dalam rantaian makanan. Sebilangan haiwan seperti burung kecil, katak dan reptilia lain dan amfibia hidup hampir sepenuhnya dengan diet serangga. Sekiranya tiada serangga untuk haiwan-haiwan ini makan, mereka akhirnya akan mati. Kesannya, ia akan menghapuskan sumber makanan untuk haiwan lain dalam rantaian makanan haiwan. Kebanyakan makanan kita juga bergantung kepada serangga. Antara 50 hingga 90% makanan manusia berasal daripada tanaman berbunga termasuk biji-bijian gandum dan beras serta buah-buahan dan sayur-sayuran. Makanan-makanan mentah ini juga terdiri daripada makanan haiwan yang manusia makan seperti ayam, lembu dan kebanyakan ikan air tawar. Sekiranya serangga tiada, banyak mamalia dan burung juga hilang kerana jika tiada serangga yang melakukan pendebungaan, binatang yang tidak memakan serangga juga tidak ada buah dan dedaun untuk dimakan. Ia mempunyai kesan domino. Kita hanya berada di dunia untuk jangka masa yang singkat. Oleh itu, sangat menyeronokkan apabila kita dapat mengetahui bahawa ada sesuatu yang dapat bertahan lama selama berjuta-juta tahun lalu, iaitu serangga. Sekurang-kurangnya, serangga dapat menjadikan pesta dan perkelahan lebih menarik dengan wujudnya beraneka makanan yang terhidang di atas pinggan anda. So, in conclusion, kesimpulannya, kebanyakan daripada kita mungkin menganggap serangga tak penting. Namun begitu, hal ini adalah tidak benar. Tanpa serangga, mungkin kita tidak akan ada kehidupan di bumi langsung. Kehidupan yang pertama yang akan terjejas adalah tumbuh-tumbuhan. Hal ini dikatakan demikian kerana 80% daripada tumbuhan di dunia ini adalah angiosperma, iaitu tanaman berbunga. Oleh itu, tanpa serangga, proses pendebungaan tidak akan berlaku. Okey, mungkin ada yang boleh petikaikan bahawa burung, angin dan kelawar juga boleh melakukan proses pendebungaan. Jadi, kita tak akan terjejas, right? Memang benar ketiga-tiga itu juga merupakan faktor pendebungaan. Namun kita harus ingat bahawa kebanyakan kerja atau proses pendebungaan ini dilakukan sendiri oleh serangga seperti lebah, rama-rama dan tebuan. Tanpa mereka, ia diibaratkan sebagai game over untuk kebanyakan tanaman. Hal ini seterusnya akan menyebabkan tumbuhan secara beransur-ansur hilang, which is mati, kerana proses pembiakan tidak akan berlaku. Bermula daripada kehilangan tumbuh-tumbuhan,
secara beransur-ansur. Haiwan yang memakan tumbuhan juga akan terjejas. Serangga merupakan makanan utama untuk haiwan seperti burung, reptilia dan lain-lain. Tanpa serangga, haiwan-haiwan ini akan mati kerana tiada makanan. Bukan setakat itu saja, haiwan yang seterusnya juga akan terkesan. Perkara ini akhirnya akan membawa kepada domino effect, which is kesan domino. Keadaan di mana satu peristiwa menyebabkan serangkaian peristiwa yang berkaitan. Satu mengikut yang lain. Secara ringkasnya, ketiadaan serangga akan menyebabkan sumber makanan bagi hidupan tiada. Malah manusia sendiri juga akan terjejas akibat ketiadaan sumber makanan ini. Tanpa serangga, proses penguraian akan memakan masa yang lebih lama. Actually, sangat lama. Okay guys, itu je yang saya ingin kongsikan. Make sure korang like video ni dan komen apa pendapat korang tentang topik hari ni. Bye!